Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Muadib doakan agar semua adik-adik berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersedia dan bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR bersama Muadib dan rakan guru-guru yang lain. Adik-adik sekalian, Muadib memohon satu pertolongan. Apa dia? Tolong subscribe channel Muadib, tolong like dan tolong share dan berikan komen supaya Muadib dapat semangat untuk sentiasa buat video untuk mengajari adik-adik semua. Boleh tak? Terima kasih kepada yang telah melakukan demikian. Jadi adik-adik semua, sebelum kita pergi lebih jauh berkaitan tajuk pelajaran kita pada hari ini, jom kita tengok dulu video ni. Unfortunately, life below water has become the victim of our plastic addiction. Around 80% of the plastic in the ocean comes from land-based sources, swept in from the coastline or carried by rivers, with the remainder derived from the shipping and fishing industry. And once the plastic reaches the ocean, it's difficult to remove and reverse the damage done to the marine ecosystems. As a result, it is estimated that by 2050, there will be more plastic in the ocean than fish. Kasihan penyu tu kan. Inilah dia yang dikatakan Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terzahir kerosakan di dunia ini, di darat, di bumi dan juga di laut kerana tangan-tangan manusia. Jadi pada hari ini tajuk kita ialah berkaitan tentang alam sekitar. Betul. Jadi hari ini kita buka muka surat 183. Tajuknya ialah hargailah alam. Perhatikan dan fikirkan apa yang mereka lakukan ni. Tengok yang warna biru ni. Ini adalah kilang. Dia mengeluarkan apa? Asap. Asap yang dikeluarkan ni akhirnya akan menyebabkan apa? Pencemaran udara. Tengok pula yang dorang buat ni. Ini bukan di BKL yang buang sampah ke tempat pembuangan sampah. Ini adalah aktiviti mereka nak buang sampah ke mana? Ke sungai ni. Tengok. Nakal dorang ni kan? Sebelum kita tengok apakah maksud alam sekitar. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Kita ulang, semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Kita pelihara alam sekitar untuk kehidupan kita lebih baik. Betul. Kalau kita mencemarkan alam sekitar, akhirnya bukan sahaja haiwan yang menjadi mangsa, bahkan manusia juga akan turut menjadi mangsa. Akibat tangan-tangan manusia yang rakus, tangan-tangan manusia yang jahat, tamak, haloba, yang menyebabkan kita yang baik-baik ni pula menghirup udara yang kurang sehat, meminum air yang tercemar. Begitu. Jadi, apakah perasaan kamu apabila melihat situasi seperti ini? Tengok. Kilang yang berasap dan orang yang membuang sampah di sungai. Apa perasaan kamu? Kalau Muadib ditanya begini, Muadib akan merasa marah dan juga kecewa. Kamu pula macam mana? Mesti jugalah Muadib rasa benda yang sama korang akan rasa. Kan? Jadi jom kita tengok sebelah pula. Okey, adab terhadap alam sekitar. Adab terhadap alam sekitar. Okey, apa yang pertama? Mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara.
Yang ni kilang-kilang sepatutnya kena ada. Sepatutnya kena ada, wajib kena ada. Sebab kalau tak, akan berlakulah pencemaran udara. Tengok kilang-kilang. Kita sebenarnya tak boleh lari daripada kilang. Sebab kilang dia mengeluarkan produk yang diperlukan oleh kita juga. Contohnya macam besen. Kita perlukan besen. Jadi kilanglah yang buat besen. Tapi dengan keadaan itu tidak boleh menjadi orang cakap tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menjaga alam sekitar. Jadi kilang-kilang sebenarnya mesti ada alat kawalan pencemaran udara. Macam tu. Okey, yang seterusnya, menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Yang ini biasanya akan diuruskan oleh apa? Oleh contohnya macam di KK kita ada DBKK. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Kalau di KL, di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Macam di Kuching, di BKU, Dewan Bandaraya Kuching Utara. Jadi mereka lah yang sebenarnya yang mengawal. Yang mengawal ataupun mengambil sisa sampah ni dan dibuangkan ke satu tempat untuk dilupuskan. Tapi kalau di Kuching sebenarnya bukan di BKU. Kalau Madip tak silap dulu, Trainikens. Diswastakan melalui Trainikens. Yang buat. Jadi inilah adab-adab yang perlu yang dilakukan untuk menjaga alam sekitar kita. Hargailah alam kerana alam ini adalah anugerah ciptaan Allah kepada kita semua. Seterusnya, sebelum tu tengok ni, apa dia buat? Apa yang abang ni buat? Dia bukan mancing. Dia ingin melihat indeks pencemaran, tahap pencemaran ataupun kualiti air yang ada di berhampiran dengan kilang tu. Biasanya dilakukan oleh inspektor kesihatan lah kot rasanya. Okay. Jadi tugas mereka ni sebenarnya sangat-sangat mulia. Sebab mereka lah sentiasa orang cakap cek keadaan air sama ada sihat ataupun tidak. Okay. Sebelah. Okay. Seterusnya ialah mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Okay. Kita tak boleh senang-senang tebang pokok tau. Sebab penebangan pokok ni akan menyebabkan tanah itu berlakunya tanah runtuh. Sebab akar-akar pokok ni sebenarnya menjadi satu benda yang mengikat tanah-tanah tu. Jadi bayangkan kalau tanah tu sudah tidak ada pokok, maka dia terlepas daripada ikatan-ikatan akar tu, maka berlakulah penggelosoran tanah runtuh. Jadi benda ni perlu untuk dikawal. Sebenarnya adik-adik semua, dari segi untuk individu pula. Untuk individu yang kita cakap ni lebih kepada orang yang besar-besar. Tapi untuk individu pula, kita janganlah buang sampah merata-rata. Senang cerita, jangan buang sampah merata-rata. Sebab kalau kita buang sampah merata-rata akan menyebabkan sungai pun akan terjejas. Bayangkan video tadi tu, penyu, kan, ikan-ikan, dan dikatakan tahun 2050 sampah ataupun plastik lebih banyak daripada ikan akibat pembuangan sampah yang tidak terkawal. Jangan juga kita bakar sampah ataupun buat pembakaran terbuka, sebab ini juga menjadi punca kepada pencemaran udara. Bukan hanya kilang tu, tapi aktiviti harian yang kita lakukan juga akan menyebabkan pencemaran udara, pencemaran sungai dan lain-lain. Alright. Jadi inilah dia adab-adab terhadap alam sekitar. Jadi adik-adik semua boleh fikirkan lagi, apa adab-adab yang boleh menyelamatkan bumi kita daripada pencemaran. Boleh fikirkan, okey? Dan lepas tu kita tengok
kepentingan adab terhadap alam sekitar. Apa kepentingannya? Yang pertama, kita dapat menikmati udara yang segar. Yes, betul. Udara yang segar adalah benda yang sangat nikmat. Bukan semua negara, bukan semua kawasan tahu ada udara yang segar. Ada setengah tempat yang udara dia sudah tidak berkualiti dan pencemaran banyak berlaku, terutamanya di bandar-bandar besar. Kenapa? Sebab terlalu banyak kenderaan yang mengeluarkan karbon dioksida. Okay. Jadi udara segar ini nikmat yang besar lah. Okay. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Yes, betul. Kita hidup udara yang baik, maka baiklah paru-paru kita. Okay. Ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Keseimbangan alam terpelihara, ikan terpelihara, kan, hutan terpelihara, macam tu. Dan seterusnya, meningkatkan sumber pendapatan. Yes, betul. Nelayan, kalaulah nelayan ni, kan, dia pergi laut. Tujuan tangkap ikan, tapi dapat balik sampah. Adakah sampah boleh dijual kepada masyarakat? Tak boleh. Jadi, apabila kita menjaga adab, maka meningkatkan sumber pendapatan juga. Dan yang terakhir, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Habitat tempat tinggal tumbuh-tumbuhan, tempat tinggal. Kira senang cerita lah, hutan akan terpelihara. Maka tidak adalah berlaku kes harimau masuk kampung, kan. Tak adalah kes orang cakap gajah masuk kampung. Jadi, inilah menjadi kepentingan kenapa kita perlu menjaga adab terhadap alam sekitar. Jadi adik-adik faham sampai sini? InsyaAllah kita sudah belajar pada hari ini ialah tentang adab terhadap alam sekitar dan juga tentang kepentingan adab terhadap alam sekitar. Jadi insyaAllah mudah sahaja aktiviti kita pada hari ini ialah adik-adik tolong buat satu peta minda, dan peta minda tu letakkan dalam peta minda tu apa yang saya perlu lakukan. Apa yang saya perlu lakukan untuk menjaga alam sekitar. Letaklah 5. Pertama apa, kedua apa, ketiga, keempat, kelima. Apa yang saya perlu lakukan untuk menjaga alam sekitar. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam sesi PDPR yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.